Usaha berterusan dan bersepadu perlu digembleng bagi membendung permintaan dan penawaran dadah di Sabah. Langkah itu harus diambil untuk mengurangkan bilangan penagih dadah dan pengguna bahan terlarang di negeri ini. Ini ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor. Katanya, Sabah merekodkan peningkatan sebanyak 7.5% dalam jumlah penagih dadah dan pengguna bahan terlarang dengan 9,207 di kesan tahun lalu berbanding 8,567 pada tahun 2023, tetapi angka itu hanya mewakili 4,8% daripada statistik nasional. Sabah telah mencatatkan kadar penagihan sebanyak 246 selari dengan sasaran nasional iaitu tidak lebih daripada 400 penagih dan penyalahguna dadah bagi setiap 100,000 penduduk. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah Negeri MTMD di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, tahun ini fokus akan diberikan untuk menghijaukan 2 kawasan berisiko tinggi iaitu Pinampang dan Balung di Tawau. Usaha juga akan diambil untuk mengekalkan status hijau 7 kawasan berisiko tinggi iaitu Likas, Inanam, Luagan, Patikang dan Tuarit Taud, Tanjung Batu dan Merotai. Pemakaian lencana jalur gemilang kepada pelajar sekolah mendapat sambutan menggalakkan. Rata-rata yang ditemui RTM di Kota Kinabalu mendapati inisiatif itu penting bagi menyemarakkan semangat patriotik dan rasa cinta kepada negara. Perasaan saya mendapat lencana jalur gemilang ini dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam diri negara kita ni berbilang kaum. Makna jalur gemilang kepada saya ialah kita dapat lebih memupuk cinta akan negara terhadap diri kita, dan apabila pelajar-pelajar luar negara datang ke sekolah kita, dorang dapat melihat dan kita ada lencana negara kita sendiri dekat baju kita. Perasaan saya apabila memakai lencana jalur gemilang ini ialah bangga dan gembira kerana saya anak Malaysia. Harapan saya ialah semua murid di Malaysia akan berasa bangga menjadi anak Malaysia. Saya berasa bangga, saya berasa gembira menjadi rakyat Malaysia. Ianya dapat memupuk semangat kebangsaan, semangat cintakan negara. Okey, pada pandangan saya ianya satu usaha yang baik. Bagi saya inilah satu sangat semangat untuk pelajar supaya diorang boleh mencintai lebih kepada negara tanah Malaysia dan semangat untuk pelajar. Ya, saya sebagai ibu bapa, saya berasa bangga dengan inisiatif KPM yang memberi lencana jalur gemilang kepada pelajar untuk meningkatkan lagi semangat patriotisme kepada pelajar-pelajar. Pemakaian lencana jalur gemilang secara berperingkat telah bermula sejak semalam. Usahawan wanita di Pantai Timur Sabah diminta memanfaat platform media sosial untuk meluaskan pasaran produk ke luar negara. Menurut adun kukusan Datuk Rina Jainal, media sosial antara pendekatan strategik dalam membantu usahawan mempromosikan produk dihasilkan sekaligus menjana pendapatan lumayan. Ini mampu membawa negeri kita sendiri sebagai salah satu negeri yang mampu menghasilkan produk yang boleh dibawa peringkat Malaysia bukan sahaja di negeri kita, di negara kita, tetapi juga di negara-negara jiran. Datuk Rina menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Mesyuarat Agung ke-14 2025 Persatuan Usahawan Wanita Malaysia Usahanita Cawangan Sabah di Tawau. Sementara itu, Presiden Usahanita Malaysia Syahira Hani Muhammad Ali berkata, dengan menjadi ahli usahanita, usahawan berpeluang membina jaringan kerjasama lebih luas untuk memajukan lagi perniagaan. Dengan masuk usahanita ni, kita lebih ramai dan boleh bernetworking dengan ahli-ahli yang lain supaya kita punya produk ni kita ramai membantu dengan latihan khusus ke geran dana. Usahanita kini mempunyai 12 cawangan di seluruh negara dengan 150 ahli di Sabah.
Usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap isu sosial dan kesihatan mendapat suntikan baharu menerusi pelancaran modul Repro Alert. Modul yang dibangunkan sejak tahun 2021 itu merupakan hasil kerjasama strategik antara iGuru, iMedik Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Ia turut mendapat sokongan Universiti Malaysia Sabah UMS serta beberapa pakar profesional dalam bidang perubatan, psikologi, undang-undang dan pendidikan. Pakar Fisiologi dan Gender UMS Profesor Dr. Rafidah Hani Mokhtar berkata, modul yang merangkumi 17 topik utama ini menyentuh secara langsung isu-isu kritikal yang dihadapi remaja masa kini. Kita bina modul ini selama 2 tahun. Ada pakar pediatrik, ada pakar psikiatri, ada pakar kesihatan masyarakat, ada ustazah dan ustaz, ada juga daripada polis dan peguam. Beliau ditemui RTM dalam majlis sambutan Hari Raya dan ulang tahun pertama iGuru Sabah 2025 serta pelancaran modul Repro Alert di Ibu Negeri. Jawatankuasa Masjid di Saran lebih proaktif menganjurkan pelbagai program untuk menarik lebih ramai umat Islam. Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Datuk Pangeran Abdul Rahman Pangeran Muhammad Galpam berkata kerjasama antara masjid juga perlu diperhebat bagi membolehkan penganjuran program berkualiti. Memang ada baik kalau masjid-masjid yang kita libatkan sama, kena dengan cara itu juga masjid ini akan lebih kepada pembangunan ummah itu sendiri. Beliau bercakap kepada RTM dalam majlis Hari Raya Aidilfitri Masjid Daerah Sandakan. Kita sentiasa terbuka, berlapang dada dan apapun aktiviti yang kami anjurkan di masjid daerah ini sama ada berbentuk kecil-kecilan ataupun peringkat daerah, apatah lagi peringkat negeri. Shaheen Sevens dari Emirat Arab Bersatu UAE dan Huagan Guoji RC dari China muncul juara kategori lelaki dan wanita kejohanan KLK Borneo Sevens edisi ke-20. Kejohanan berlangsung di Padang Eagle Rugby Club ERC Sandakan. Shaheen Sevens meranapkan harapan Borneo Eagle dalam pertemuan sengit mengutip mata kemenangan pada minit akhir perlawanan dengan keputusan 24-19. Sementara itu, Borneo Flyers turut menerima nasib sama apabila tumpas kepada Huagan Guoji RC pada perlawanan akhir dengan keputusan 22-10. Juara bagi kedua-dua kategori masing-masing membawa pulang $5,000 Amerika, manakala naib juara memenangi $2,000 Amerika. Pengerusi penganjur yang juga Presiden ERC Velayu Tantan ketika ditemui pemberita berkata, kejohanan ini merupakan salah satu pertandingan berprestij tinggi dan mendapat pengiktirafan antarabangsa sebagai satu kejohanan terbaik di Asia. So we intend to take the junior level to another level next year. We're hoping to have an international under-18 championship for Asia in Sandakan. Dalam majlis ini turut disampaikan cek curah geran padanan sukan bernilai RM50,000 daripada Kementerian Belia dan Sukan kepada ERC yang disampaikan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri. Sabah FC akan mengumumkan status kontrak pemain secara rasmi hari ini selepas kesemua kontrak sedia ada tamat pada 30 April 2025. Perkara itu dimaklumkan Pengurus Besar Sabah FC Muhammad Jawid selepas tamat aksi terakhir Liga Super 2024-2025 menentang Perak FC di Stadium Likas Ahad lepas. Menurut beliau, sebahagian besar pemain akan dikekalkan bagi musim depan namun terdapat beberapa perubahan yang bakal berlaku dalam skuad kendalian Martin Stano. Untuk makluman, kebanyakan pemain yang ada sekarang dikekalkan dan ada beberapa pemain telah mengambil haluan sendiri kerana menerima tawaran yang lain dan ada pemain yang kita akan lepaskan. Sementara itu, mengulas mengenai peluang beraksi di pentas serantau Shopee Cup musim depan, Joe berkata, Sabah FC terbuka untuk menyertai kejohanan tersebut sekiranya ditawarkan secara rasmi. Secara umumnya, Sabah FC akan ditawarkan tempat ke Shopee Cup dan beliau menunggu tawaran rasmi tersebut. Sabah FC menamatkan kempen Liga Super musim ini di tangga ketiga pencapaian konsisten buat 3 musim berturut-turut. Beliau meluahkan rasa puas hati dengan prestasi keseluruhan pasukan meskipun mengakui masih ada ruang untuk penambahbaikan.
Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama-sama Fazil Hisham Afandi di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.